Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna min karimul fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi insyaAllah apa yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan belajar mengenai sifat yang seterusnya dalam sifat 20, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat qudrat. Okey. Jadi kamu boleh buka semua sekali, buka buku teks muka surat 47, buku akidah. Buku teks muka surat 47, tajuk sifat qudrah. Okey, sifat qudrah. Baik. Pertama sekali kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sifat qudrat ni. Okey. Minggu yang lalu ataupun kelas yang sebelum ini kita dah belajar mengenai sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Satu. Okey, wahdaniyah itu adalah satu. Maksudnya tunggal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang satu. Allah tak ada dua, Allah tak ada tiga. Allah hanya ada satu sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan sifat wahdaniyah. Jadi pada hari ini kita nak belajar pula mengenai sifat qudrah. Apa yang dimaksudkan dengan sifat qudrah? Jadi kita tengok keterangan dia di sini, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qudrah bermaksud ataupun bererti maha berkuasa atas segala sesuatu. Tanda Allah Subhanahu wa taala berkuasa ialah dengan terciptanya sekalian makhluk. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuannya. Secara ringkas, apa yang kamu boleh faham, Ustaz cerita dekat sini, sifat qudrah merupakan satu sifat yang bermaksud sifat maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa. Boleh faham? Okey, bila mana soalan keluar, apakah yang dimaksudkan dengan sifat qudrah? Qudrah ini adalah maha berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, apa bukti? Apa tanda? Bukti yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat maha berkuasa. Jadi bukti ataupun tanda yang Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan maha berkuasa ialah dengan ni, nampak dia beritahu dah. Terciptanya sekalian makhluk. Adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan, adanya kamu dekat dunia ini, adanya haiwan-haiwan, binatang-binatang, adanya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu sudah menjadi bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Ustaz tanya kepada kamu, kamu mampu ataupun tidak untuk menciptakan orang? Maksudnya kamu ni buat orang, boleh tak? Tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab manusia tak ada kuasa. Manusia tak ada apa-apa kuasa. Yang hanya ada kuasa ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak mampu mencipta. Manusia boleh mencipta bumi? Tak boleh. Ataupun manusia boleh mencipta matahari? Tak boleh juga. Jadi menunjukkan bahawasanya manusia tidak mampu. Manusia bersifat dengan sifat yang lemah. Manakala Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan maha berkuasa. Okey, kamu buka buku surat yang seterusnya. Buku surat 48. Kita sambung lagi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat sempurna. Ia mampu berbuat apa sahaja yang diingini. Juga amat berkuasa melenyapkan, merosak atau memusnahkan, menyembuhkan, mentadbir dan lain-lain lagi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tiada batasan dan tiada satu makhluk pun dapat menghalangnya. Menunjukkan di sini bahawasanya Allah berkuasa
Apa yang Allah nak buat, itu semua kuasa Allah. Allah Ta'ala nak menciptakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mematikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghidupkan, nak merosakkan, nak mentadbir, nak menyembuhkan. Dan segala-galanya, semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia boleh tak halang? Tak boleh. Okay? Manusia tidak mampu untuk menghalang segala kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, setakat situ boleh faham? Okey, Alhamdulillah. Baik. Kamu buka muka surat yang seterusnya, muka surat 49. Okey. Kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Ni kan nanti kamu tulis perkataan Maha Berkuasa dekat sini. Baik. Tengok yang pertama. Berbuat apa sahaja. Okey, dekat sini dia nak cerita dekat kamu yang dikatakan kuasa tu macam mana? Kuasa Allah tu macam mana? Okey, tengok di sini. Dia nak cerita ni. Okey, pertama, Ustaz ulang balik. Berbuat apa sahaja. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat apa sahaja. Tak ada siapa pun yang boleh halang. Itu yang pertama. Boleh faham? Baik, yang kedua. Melenyapkan apa sahaja. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghancurkan bumi, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sekarang pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Sebab Allah Ta'ala tu Maha Berkuasa. Okay, dia boleh memusnahkan, melenyapkan apa sahaja. Okay, faham? Yang ketiga, menaikkan darjat. Okay, menaikkan darjat. Maksud menaikkan darjat ni macam mana? Okay, maksudnya di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat agung. Tak ada siapa pun yang boleh, bahasa mudah dia boleh challenge. Boleh duduk sama level dengan Allah. Takkan ada sama. Okay, boleh faham yang tu. Yang seterusnya, mentadbir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini merupakan Tuhan sekalian alam. Jadi, dia merupakan pentadbir kepada seluruh alam ini. Tak kiralah sama ada yang berada di bumi ataupun yang berada di langit. Semua itu, semua duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, seterusnya, mencipta apa sahaja. Ini semua orang dah boleh faham. Allah Ta'ala boleh menciptakan sesuatu dan dia boleh menghidupkan sesuatu. Yang seterusnya, menghinakan. Maksud menghinakan ni maksudnya di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh buat apa sahaja sampai satu tahap yang macam mana? Tahap yang kadang-kala seseorang itu akan merasa kita tak boleh lawan Allah. Macam tu. Kan? Orang kafir zaman Nabi dulu, mereka lawan Allah. Kan? Kalau betul lah engkau ini utusan Allah, tunjukkan bukti yang Allah itu berkuasa. Orang kafir pada zaman Nabi dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana dia tunjukkan kekuasaan tu, maka orang kafir tadi ni akan rasa hina. Oh, betul lah. Macam-macam tu dia akan rasa. Okay? Dan yang terakhir ialah memusnahkan atau menghancurkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak memusnahkan atau menghancurkan apa sahaja yang dikehendaki. Okay? Takkan terlepas. Kalau Allah Ta'ala kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah, maka memang benda tu akan jadi. Baik. Tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat kudrah. Okay. Ini ringkas dia Ustaz terang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Berkuasa menciptakan sekalian makhluk di alam ini. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuan. Okey. Itu dua, dia ada banyak tanda lagi, tapi dalam buku ni dia highlightkan dua sahaja, dia letakkan dua sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kuasa nak ciptakan sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hak untuk menjadikan sesuatu ikut kepada ketentuan dia. Okey. Boleh faham? Untuk sifat kudrah. Okey, sifat kudrah. Jadi habis setakat itu sahaja kelas kita untuk tengah hari ini. Jadi untuk tugasan akidah tak ada apa-apa lagi yang kamu kena buat. Okey, kita belajar dulu dan minggu depan baru Ustaz akan bagi latihan. Okey. Jangan lupa siapkan latihan untuk adab dan juga nota yang Ustaz suruh salin untuk subjek Lughatul Arabiah ataupun Lughatul Quran. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.